Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin lahu ni'matuhu wa lahu al-fadlu wa al-thana'u al-hasan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi tahirin wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, selawat serta salam ke atas Rasul dengan tercinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Menteri Surau kita, Encik Dr. Abdul Rahman, yang bersua Ustaz Abdul, tentunya pada PJK, pada jemaah dan hadirin hadirat muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Pertamanya sama-sama kita merapatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah kurnia pada petang ini, petang yang penuh barakah di bulan yang penuh mulia, di hari yang penuh bersejarah yang mana dicatatkan dalam Al-Quran. Satu bulan yang disebutkan dengan bulan yang cukup mulia, dan di bulan itu diturunkan Al-Quran. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Syahrul Ramadan, Syahrul maksudnya bulan, Syahrul Ramadan, bulan Ramadan, alladhi unzila fihi al-Quran, yang mana diturunkan padanya Al-Quran. Nak cerita apa? Al-Quran itu diturunkan pada bulan Ramadan. Apa matlamat? Apa tujuan diturunkan Al-Quran? Maka disebutkan oleh hudan linnas, sebagai petunjuk kepada manusia. Wa bayyinatin maksudnya penerangan. Minal huda wal furqan, daripada petunjuk dan furqan. Furqan apa dia? Furqan ini maksudnya membezakan mana yang betul, mana yang salah, membezakan di antara hak dan juga batil, sebagai petunjuk kepada manusia. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah, bila bicarakan tentang Al-Quran, tentang nusul Al-Quran, rupa-rupanya tuan-tuan, puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, bukan Quran je turun pada bulan Ramadan. Rupa-rupanya menurut riwayat Tabrani, suhuf Ibrahim, suhuf Nabi Ibrahim, diturunkan juga pada 1 Ramadan. Bulan Ramadan juga. Tapi tahunnya bila? Tahunnya dulu, kira-kiranya 700 tahun sebelum Taurat diturunkan. Nak cerita apa? Tentang suhuf Nabi Ibrahim. Kalau kitab kita bisa tengok, suhuf ni kita jarang-jarang tengok. Suhuf ni apa dia? Suhuf ni maksudnya macam inilah, nak bagi kita faham. Suhuf ni macam lembaran-lembaran. Kalau kitab tu buku dah siap, dah cetak buku, itu orang panggil kitab. Suhuf ni macam lembaran. Kita ambil lembaran-lembaran besar, istilah lain. Itu dia semua tak boleh kita faham makna suhuf. Siapa yang dapat suhuf? Nabi Ibrahim. Suhuf Nabi Ibrahim. Okey. Jadi siapa yang menerima suhuf dari Allah Subhanahu wa taala? Disebutkan suhuf Ibrahim wa Musa dalam surah Al-A'la yang selalu kita baca dalam solat witir. Nak cerita bahawa sebelum Nabi Musa menerima kitab Taurat, Nabi Musa juga menerima suhuf daripada Allah Subhanahu wa taala. Kiranya mudah nak faham, suhuf Nabi Ibrahim turunkan pada 1 Ramadan. Seterusnya 700 tahun kemudiannya, pada 12 Ramadan, maka turun juga kitab Taurat kepada Nabi Musa AS juga pada bulan Ramadan. Cerita pasal Taurat ni tuan-tuan, biasalah bila sampai kepada kaum Bani Israel, mula-mula mereka beriman, ada yang beriman, ada yang tak beriman. Akhirnya mereka mengiring daripada kitab Taurat, ubah kitab Taurat, maka mereka letak nama Talmud. Biasanya orang tu, kalau tuan-tuan perasan dekat Masjidil Aqsa ada satu space, ruang. Kita cakap bahasa Inggeris boleh ke?
Okey. Alhamdulillah kok ngomong sikit dah masalah. Okey. Jadi macam satu ruang space untuk orang Yahudi, dia pegang dia punya kitab dia tu untuk rambut. Kalau tuan-tuan perasan dekat Masjid Al-Aqsa, dia baca dia punya kitab. Nak kata apa? Kitab Taurat, tapi telah diubah pada kaum Yahudi. Lepas tu kitab Zabur diturunkan lebih kurang pada 12 Ramadan 500 tahun selepas turunnya kitab Taurat. Kitab Injil diturunkan pada 13 Ramadan, kira-kira selepas 1200 tahun daripada turunnya kitab Zabur. Dan terakhirnya kitab Al-Quran diturunkan lebih kurang pada 24 Ramadan selepas 620 tahun turunnya kitab Injil. Itu nak cerita. Tapi Injil, kita sebut Injil, bahasa Arab sebut Injil, tapi orang putih sebut Bible. Kita jangan confuse pula. Okey. Jadi kalau nak cerita pasal kitab ni banyak lah. Kita orang Islam pegang kitab apa? Tak lain tak pegang Al-Quran. Kitab memang ada lain. Kalau Nasrani itu apa? Kristian kan? Kalau belau-belau orang Melaka, dia sebut Serani tu. Orang tu malah nak sebut Nasrani, dari ringkas jadi Serani. Rupa kulit macam kita, hidung tak adalah hidung tu mancung benar. Minta maaf, saya cakap berak tak apa. Saya minta maaf ikut lidah dia. Saya faham, duduk kat berak. Itulah merantau jauh. Tapi rupanya dia pun tak ukur macam kita. Dalam nama tak suka, akidah tak suka dengan kita. Sebab tu tuan-tuan, dia antara perkara yang kita kena syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa dia? Mendapat nikmat iman dan juga Islam. Kita ni jauh tuan-tuan daripada tanah Arab. Kita ni pula macam-macam. Kita tak pandai cakap Arab. Kalau cakap Arab pun pandai boleh sikit-sikit kan. Lagi pandai kalau makan nasi Arab. Itu pandai. Baca bismillah ni pun betul. Tapi nak kata apa? Allah Ta'ala bagi kita hidayah Islam. Orang Arab bukan semua Islam tuan-tuan. Orang Arab bukan semua Islam. Sampai sekarang sekalipun, ketika Nabi bawa Islam, orang yang kuat menentang dia, kaum kerabat dia juga. Termasuklah bapa saudara di sini, Abu Lahab. Abu Talib tuan Nabi nak tuduh, tapi tidak berkat hidayah Allah Subhanahu. Hidayah itu milik Allah Ta'ala bagi. Jadi kalau kita dapat tu benda yang cukup berharga tuan-tuan, melayakkan kita untuk mendapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Maka calon-calon syurganya adalah orang yang dikalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tuan-tuan, nak cerita saya dah datang sini, saya bukan tak pernah datang, benar lah, tapi bila-bila sikit sebut tebuk Jawa. Lepas tu tambah banting. Ingat tu banting saja, rupanya kau berbanting, suspend tadi. Alhamdulillah Ustaz Abrum pun dia hantar, dia kata ikut je lah DPS tu kan. Saya ikutlah sampai alhamdulillah nampak kampung banting. Lega rasa. Okey. Al-Quran, tuan-tuan, Allah Ta'ala turunkan kepada kita. Allah Ta'ala anugerahkan Al-Quran kepada kita supaya petunjuk, supaya kita tak sesat. Kena faham itu. Saya dah datang tadi ikut GPS. Kalau ikut rambut mungkin dia muka pun kan, ikut GPS. Allah Ta'ala bagi kita Al-Quran terus nak tunjuk kita jalan selamat untuk mendapat syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey, itu yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada Al-Quran kepada kita. Tengok, kalau tengok kitab lain macam-macam lah. Orang Yahudi ada Taurat, kalau Hindu ada kitab apa? Veda. Kalau Buddha dengan kitab Tripitaka dia. Kalau Majusi dengan kitab Zen Avesta dia. Kalau Confucius ada juga Tao Te Ching. Lepas tu yang kebatinan dan jenis serat Sentani dan jenis hidayah jati. Kita orang Islam pegang kepada Al-Quran. Tuan-tuan, bila sebut Al-Quran, apa yang terbayang? Soalan ni. Ada setengah orang terfikir bila sebut Quran je, itu boleh, itu tak boleh. Banyak tak boleh, benda boleh. Ada fikir benda. Ada yang nampak ustaz je, semua benda tak boleh ke tu. Bukan macam itu. Dalam Quran ada banyak perkara yang disebut, di antaranya perkara akidah. Perkara akidah, kalau kita selusuri tentang akidah, agama yang mengesakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala hanya agama Islam. Saya kata agama, saya ulang sudah, agama yang mengesakan Allah Ta'ala hanyalah agama Islam. Kalau tengok agama Nasrani, Kristian, mensyirikkan Allah Ta'ala dengan mengatakan Nabi Isa itu anak Tuhan.
Yahudi mensyirikkan Allah Ta'ala dengan mengatakan Nabi Uzair itu anak Tuhan. Hindu Buddha tak usah cerita lah tuan-tuan. Lagi banyak dia punya patung-patung dia, dewa-dewa dia lebih banyak. Itu nak kata kita pegang, kita orang Islam ni, akidah kita akidah tauhid, mengesakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apalagi nak cerita dalam Al-Quran, menceritakan tentang umat-umat terdahulu dan juga perkara-perkara yang akan datang berkaitan dengan hari akhirat. Lepas tu ada juga cerita pasal ayat hukum. Ayat hukum ni tuan-tuan, bukannya semua ayat hukum. Ada pendapat ulama yang di antaranya Ibn Arabi kata ayat hukum ni lebih kurang 800, Imam Al-Ghazali kata lebih kurang 500, Jumhur kata dia tak batas, ada yang kata 200, ada yang kata 100. Bukan berarti datang Quran semua kata tak boleh. Itu tuan-tuan. Indahnya Al-Quran itu betul diturunkan secara berperingkat. Dia ada step by step. Ya. Jadi nak cerita kerana Al-Quran tadi hukum. Lepas tu cerita tentang apa? Tentang akhlak Nabi SAW. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Itu kita role model kita nak ikut siapa? Ikut Nabi SAW. Tuan-tuan perasan tak anak-anak muda kita kadang-kadang telah dikeliru kan? Kalau ambil model dia ambil model siapa? Kalau yang remaja dia ambil apa? Pemain bola, ataupun penyanyi. Dia ambil lah K-pop ke K-pop ke, macam-macam lah dia ambilnya. Kalau ada pangkat daripada dewasa sikit, dia ambil siapa? Dia ambil lah yang belah-belah hidung macam sikit lah, Shahrukh Khan ke, Salman Khan ke, Adiyah, macam-macam lah tu. Kalau kanak-kanak dia biasa orang macam mana? Ultraman, apa lagi? Superman, Batman. Itu yang diambilnya. Kita terlupa. Yang kita nak ikut sebenarnya, yang kita nak tanam kepada anak kita, kagum kita nak ikut satu adalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bukan orang lain. Okey. Itu nak ceritakan tentang akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga tentang berkaitan dengan ilmu pengetahuan yang terdapat dalam kandungan Al-Quran. Okey. Bila sebut tentang nuzul, apa maksud nuzul? Nuzul ni perkataannya nuzul maksudnya turun. Ini biasa saja untuk menunjukkan bahawa turunnya Al-Quran itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, tetapi prosesnya adalah penyampaian wahyu itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantaraan malaikat Jibril alaihi salam. Itu. Dia ada dua peringkat cerita pasal nuzul Quran. Satu-satu cerita boleh lah, cerita sikit je kat ilmiah, taklah berat sangat. Saya fikir kalau nak cerita pasal ilmiah sekarang, ngantuk, angguk faham lebih daripada faham, risau juga saya. Cerita sikit-sikit udah lah ya. Tentang nuzul Quran, dia ada dua peringkat. Yang pertama diturunkan sekaligus, dan yang keduanya diturunkan berangsur-angsur. Yang sekaligus ni macam mana? Allah Ta'ala turunkan daripada Allah Ta'ala ke Lauhul Mahfuz, seterusnya ke Baitul Izzah. Itu sekaligus. Lepas tu pula yang berangsur-angsur daripada Baitul Izzah berangsur-angsur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam tempoh 23 tahun. 23 tahun. Okey. Siapa yang menyampaikannya? Malaikat Jibril alaihi salam. Malaikat Jibril ni tuan-tuan, kalau kita buka tafsir surah Al-Baqarah, ceramah dia bebas lah, dia bisa boleh begini, dia macam campur ya. Tengok surah Al-Baqarah. Orang Yahudi tak suka malaikat Jibril. Tuan-tuan tahu pasal apa? Sebab malaikat Jibril ni kerja dia bawa wahyu. Bila bawa wahyu, banyak rahsia orang Yahudi ni bocor. Itulah dia marah benar kepada malaikat Jibril. Budaknya dia suka malaikat apa? Dia suka malaikat Mikail. Pasal apa tuan-tuan? Malaikat Mikail kerja dia apa? Mau rezeki. Itu dia suka. Untung rezeki. Itu dia tahu. Itu panggil orang Yahudi. Tahu nak untungnya, ikut dia tak nak. Itu panggil orang Yahudi. Lagi satu tuan-tuan, kalau orang tanya lah kan, tak tahulah orang tanya ke anak kita, tanya anak belajar tugas malaikat kat sekolah kafar dia. Kita bertanya, tadi belajar apa? Anak tu pun confident, tugas-tugas malaikat tu. Ayah pula dah pencin, baca tak khabar, dah petang kan. Lepas tu anak dia tanya, ayah nak tanya satu soalan. Kalau budak-budak tanya hati-hati, soalan dia kan tu aras tinggi.
Kebat. Ke mana berfikir ada tinggi, kita pun tak terfikir. Apa dia? Kalau dulu ya, malaikat Jibril tugas dia buat wahyu. Sekarang ni malaikat Jibril buat apa? Sudah. Nak jawab, so kita pun tak pandai juga jawab ni kan. Duk tanya, besok ayah apa tugasnya, udahnya ayah dia marah sangat. Ayah dia jawab apa je? Dia jawab ni, malaikat Jibril pun makan bencin macam ayah. Jangan jawab macam tu. Jangan jawab macam tu. Soalan jawapan yang tak selamat. Jawapan selamat dah boleh. Jawapan selamat dia, malaikat ni la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat ni sifat dia la ya'sunallah, mereka tidak akan menghadapi Allah, tidak akan menderhakai Allah, wa yaf'aluna ma yu'marun, dan akan melakukan apa yang Allah Taala perintahkan. Nak selesai. Apa yang Allah Taala perintahkan itulah dia buat. Jangan ditanya dia buat apa semua. Wallahu a'lam. Okey. Jadi kisah tentang penurunan Al-Quran Karim. Al-Quran itu diturunkan lebih kurang pada 24 Ramadan. Dan tu kita sambut 17. Ingat salah faham kan? Sebab di sini ada berlaku berapa peringkat. Macam kita sebut tadi lah, peringkat penurunan Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur. Jadi Isnin, bukan Isnin pada 13 Ogos 610 Masihi, 24 bulan Ramadan ketika mana diturunkan. Dan juga malaikat Jibril ni tuan-tuan, kita bahasa nuzul Quran, dia menyampaikan wahyu ada kalanya dalam bentuk buku asal. Beberapa kali, bukan setiap kali, hanya beberapa kali. Dan kebiasaannya malaikat Jibril ni akan berupa dengan rupa seorang lelaki. Di sini normal kan tu lah, malaikat dia takkan rupa orang perempuan. Dia takkan rupa orang perempuan. Lepas tu macam-macam lagi, yang antaranya bunyi lonceng, dan juga satu lagi disampaikan terus kepada hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau bertanya tuan-tuan, apa hikmah ni diturunkan secara berperingkat? Jawapannya simple, mudah lah. Pertamanya mudah nak hafal. Tuan-tuan, malaikat Jibril pertama kali bawa wahyu ke Nabi, umur Nabi berapa tahun? 40 tahun. Janganlah macam ni, saya tanya saya jawab. Udahlah petang lapor belaka ni. Okey, malaikat Jibril bawa wahyu Nabi umur 40 tahun. Sampailah wafat Nabi umur 63 tahun. Jadi Nabi dan juga para sahabat, bahasa mudahnya hafal Quran dalam tempoh lebih kurang 23 tahun, tak lebih kurang. Jadi kalau tuan-tuan umur masih lagi dalam 40, ada harapan lagi nak hafal Quran, tuan-tuan, boleh lagi. Payah apa? Satu hari satu ayat je. Hafal satu ayat, jumpa sahabat tak sebenarnya dia. Satu hari satu ayat. Tak dapat esok, cuba lagi satu ayat. Daripada tak ada buat apa, termenung gitu, tengok WhatsApp, tengok TikTok, tengok Instagram, tengok Facebook. Baik hafal satu hari satu ayat, insyaAllah. Walaupun mungkin kita umur kita tak dapat habis, tapi sekurang-kurangnya perjalanan kita untuk menghafal Quran tu. Dan kita mati itu dalam keadaan kita nak menghafal Quran. Niatnya tu insyaAllah. Jadi bangkitkan di akhirat nanti bersama dengan para hufaz, orang yang menghafal Quran. Masya Allah kan? Kita nak jumpa Nabi kita, tuan-tuan. Kita duduk sini jauh daripada Makkah atau Saudi, menjauh daripada Madinah, nak ziarah Nabi pun payah, bukan boleh balik hari. Rindu kat Nabi, tuan-tuan. Banyakkan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah nak hafal. Itu hikmah dia. Yang keduanya mudah nak faham. Ya, mudah nak faham. Kita ni walaupun kita tak faham, tuan-tuan, kita baca tu tak dapat pahala. Yang fikir tak ada pahala, ada pahalanya. Bacalah insya-Allah. Ni adik-adik sekalian, walaupun tak faham, baca je, insya-Allah dapat ada pahala. Lepas tu pula apa? Menjawab persoalan. Turunnya Al-Quran tu sebab kalau belajar tentang tafsir, dia ada sebut asbabun nuzul. Asbabun nuzul tu maksudnya sebab-sebab turunnya ayat tersebut. Ada ayat Quran diturunkan dengan sebab, ada peristiwa berlaku, ada orang berkata, maka diturunkan ayat Quran. Ada juga peristiwa yang mana ada juga ayat Quran diturunkan tanpa sebab. Paling mudah sekali saya contoh ayat surah Al-Ikhlas. Ketika mana ada orang Yahudi. Orang Yahudi ni memang tuan-tuan,
musuh kita benar kan. Musuh kita benar. Sebab tu Allah Ta'ala rakamkan dalam Al-Quran walan ta'ba'an kal yahud walan nasara hatta tattabi'u millatahum. Takkan betul orang Yahudi dan juga Nasara. Orang Islam yang banyak dah lalai tambah. Yang kita apa mereka takkan senang dia tengok kita duduk senang. Mereka akan kacau. Jadi dia datang ke Nabi, dia tanya soalan, nak menyakat, nak mengacau. Dia tanya apa? Siapa rabbak? Cerita sikit pasal Tuhan. Dia soalan macam tu kan. Maka turunlah ayat Quran surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nak cerita tentang Allah Ta'ala tu Maha Esa. Dia ni menyebutkan Allah Ta'ala. Itu di antara menjawab persoalan. Okey, lepas tu sebenarnya hikmah dia memudahkan untuk kita melaksanakan hukum. Okey, baik. Panjang lagi masa. Kalau saya terlanjur beritahu tuan-tuan, saya dah lapor. Kadang tu penceramah ni, bila bukan mic, dia lupa diri. Minta maaf, saya setakat ni alhamdulillah beringat lagi lah masa. Saya jaga masa. Walaupun tak ada loceng bunyi, insyaAllah dia jaga masa. Okey, baik, penghayatan. Kita tengok. Tuan-tuan perasan tak? Daripada zaman kecil kita dulu. Kalau yang sekarang ni umur 60, 70, zaman kecil-kecil tu famous ni lagu apa? Oh Fatimah. Oh Fatimah. Lagu Piramid Atizah kan. Tahun saya kecil-kecil dulu famous lagu Isabella. Budak-budak menyanyi ke. Lagi satu apa kalau Ramli Sadiq tu lagunya apa? Oi, tapi tak Ramli Sadiq rupanya. Tak tahu ke? Saya nak pancing. Saya pun lupa apa lagu Ramli Sadiq. Tapi nak cerita apa tuan-tuan? Lagu ni kita dengar banyak macam mana pun, kita nyanyi banyak macam mana sekali pun, kita akan sampai satu tahap kita rasa kuat. Betul? 20 tahun 30 bulan lagu sampai ada lagu lain kan? Kita rasa kuat. Tapi Al-Quran ni tuan-tuan, Allah Ta'ala jadikan macam mana? Baca banyak mana sekali pun dia takkan jenuh. Surah Al-Fatihah tuan-tuan, kita baca paling kurang berapa kali sampai paling kurang? Berapa bulan? 17. Okey, 17. Paling kurang 17 kali. Siapa tahu jawapan? Tahniah. Siapa tak tahu sebenarnya kenapa 17? Kira lah dari bilangan rakaat. Tak cukup kali sembahyang. Itu yang ni tu. Okey, baik. 17. Tapi kita ada rasa boring tak baca surah Al-Fatihah? Tak ada rasa. Dalam solat sunat kita buat sembahyang seorang-seorang, surah apa favorite kita? Agak-agak ada surah Al-Ikhlas, surah Al-As, surah Al-Kawthar. Inna a'tainaka al-Kawthar. Itulah yang diundang 20 tahun sembahyang sunat itulah. Itu paling kalau boleh sembahyang tarawih tengok baca surah tu je, jangan ada surah lain. Seronok benar rasa. Cepat habis tarawih ni kau. Okey. Tapi nak kata apa? Boring ke tidak? Tak boring. Tak pernah jemu untuk membaca Al-Quran. Mungkin penat banyak kali baca mungkin letih, tapi nak baca kemudian tidak pernah rasa jemu. Itu satu tuan-tuan. Lagi satu nak tengok, nak cerita. Kalau kita tengok drama lah, drama sinetron ke. Kalau orang muda dia tengok drama Korea. Kalau yang senior sikit dia tengok lah cerita Hindustan. Kita singkap. Pakcik tengok pun dia. Okay. Zaman saya buku Syuhtahir meletup, tak tahu lah apa cerita dia sangat. Model dia sama je, cinta 3 segi je. Sangkap pun 3 segi, buku Syuhtahir pun 3 segi. Orang menangis semua itu. Tengok cerita dia. Penghayatan, nak cerita penghayatan. Tetapi bila kita membaca Al-Quran, bagaimana penghayatan kita? Hindustan tu faham tak faham, tengok terselit dia tu je. Al-Quran pun kita ada terjemahan tu, kita baca tu. Tapi penghayatan kita macam mana? Ada orang boleh menangis, ada orang tak boleh menangis. Ada orang tu kita tak faham kenapa tu imam kita boleh menangis. Sudah alhamdulillah, habislah tarawih, ada imam nangis 7 minit. Nangis saja, contoh je. Makmum belakang risau dah bila nak habis. Tapi nak kata apa tuan-tuan? Ada orang dapat menghayati membaca Al-Quran boleh mendatangkan khusyuk dan itu. Rasa khusyuk, rasa ikhlas, rasa seronok. Rasa dia macam ni tuan-tuan. Al-Quran ni
Dia makin dibaca makin seronok, makin dibaca makin lazat, makin dibaca makin nikmat. Tambahan pula kalau menghafal, cuba hafal satu surah. Yang kita mampu lah, jangan ambil yang rasa kita tak mampu. Mampu surah Yasin, surah Yasin. Tak mampu surah Yasin, surah pendek, okey, surah Sejadah. Tak mampu surah Sejadah, saya mampu surah Al-Kawthar, ya Ustaz. Apa lah? Ulang, dia makin ulang, mungkin ulang dia akan merasa nikmat Al-Quran tersebut. Saya InsyaAllah akan rasa nikmat Al-Quran tersebut. Okey. Jadi insyaAllah kita berazam kita nak baca Quran dengan tuan sehingga akhir ayat kita. Dan jangan sangat banyak, sangat panjang cerita-cerita dalam urusan yang tidak memerlukan kita. Kita tak perlu benda-benda tak payah nak berlaku berpanjang cerita-cerita. Orang Melayu ni jadi tuan-tuan, orang Arab biasa ni. Kalau Rejab, Syawal, Rejab, lepas tu Syaban, mereka dah bersedia untuk Ramadan dan terbayang Ramadan. Kita orang Malaysia tak kira lah. Biasanya Rejab, Syaban, dia terbayang apa? Syawal. Dia mula nak tanya dah apa? Baju kita tema tahun ni warna apa? Sudah. Jadi pada suami nak jawapan selamat, terserah kepada isteri. Senang. Kalau kita pergi jawapan tak banyak tak cakap, serahkan kepada mereka, selesai masalah. Itu nak jawapan selamat. Tapi tuan-tuan, balik kepada ini tentang mindset kita. Okay, mindset kita. Apa yang nak ditekankan? Saya tak tolak kat sini sebab saya tadi diterangkan tentang sejarah surau ni. Saya di Selangor pun rasa tertib tempat tarikat, tempat suluk. Saya tak pandai lah sampai bersuluk kan. Setakat dikit-dikit biasa lah. Tapi mindset kebiasaannya kita kat Malaysia ni baca Quran dia ajarkan kepada anak-anak, betul? Anak-anak tu pergilah belajar dengan tok guru dia, pergi malam-malam pokok besar, kata ada hantu macam-macam lah, dok-dok menyakat kan. Cabaran nak belajar ngaji mesti kecil-kecil dulu. Habis kata apa buat majlis habis majlis kata buat apa? Tutup Quran, simpan dalam lemari, tak baca dah Quran. Satu mindset yang salah, satu bentuk pemikiran yang salah. Kita kena ajar anak kita walaupun lepas kata Quran pun kena baca Quran. Itu apa maksud saya? Itu kita perlu tukar mindset, persekitaran. Al-Quran itu dibaca untuk sepanjang umur kita. Kata kita lebih seronok baca WhatsApp daripada baca Quran, masalah. Grup WhatsApp berpuluh-puluh, selok satu. Kata saya tak tempat yang cuma banyak sangat. Bukan kita nak join orang ni app kita berpuluh-puluh, nak dia baca lain satu-satu jenuh. Jadi baca mana yang perlu. Grup WhatsApp kerja lah sekarang. Yang keluar-keluar insyaAllah kemudian dah terpaksa lah, banyak sangat. Tapi nak kata apa yang risau yang apa bila kita lebih seronok baca benda lain daripada baca Quran. Yang itu baik. Maksudnya ada sampingan. Lepas tu lagi satu nak beritahu apa sahaja yang terkait dengan Al-Quran. Apa sahaja yang terkait dengan Al-Quran dia akan jadi mulia. Malaikat Jibril AS, tugas dia apa? Kita dah cakap tadi, membawa wahyu, menyampaikan Al-Quran. Dia dah ketua malaikat, dia melakukan pekerjaannya, tugasan yang cukup mulia. Tak diberikan kepada orang lain, tapi ketua kepada malaikat. Maka diberikan Al-Quran itu kepada Nabi akhir zaman, Nabi kita Nabi Muhammad SAW, Nabi yang mulia, Khatimul Anbiya, Sayyidul Anbiya, penutup segala Nabi. Gila. Jadi umat yang menerima Al-Quran, kalau berpegang pada Al-Quran, insyaAllah menjadi orang yang cukup mulia. Kalau belajar Al-Quran, hafal Al-Quran, jangan risau tentang rezeki Allah Ta'ala yang bagi. Melainkan kalau orang tu nelo, apa-apa Al-Quran juga, udah habis Quran, nelo, habis ya. Tapi nak cerita apa, kalau apa Al-Quran, belajar Al-Quran, berpegang dengan itu, insyaAllah rezeki Allah Ta'ala bagi. Jaga kemuliaan Al-Quran, sebab Al-Quran yang ada kemuliaan sendiri, dan kita kena muliakan Al-Quran. Tapi satu itu mindset. Kita kena baca semua hidup. Kadang-kadang kita bukan apa, tak kata siapa lah. Kan tu bila kita habis dah maintain apa semua sekali, baru kita buat Berapa minit lagi?
suruh berhenti lah tu. Okey, baik. Terima kasih. Banyak lagi ni. Cuma nak beritahu pun satu mindset kita baca Quran untuk semua hidup. Al-Quran ini bukan untuk orang pencing. Surah masjid bukan untuk orang pencing. Surah masjid untuk semua. Al-Quran pun untuk semua. Agama ini untuk semua. Okey. Dan juga insya-Allah kita sama-sama buat persiapan dari segi mental dan juga fizikal untuk 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Tuan-tuan nak cerita tentang apa? Tentang ajar dan maut. Ajar dan maut. Kebiasaan umat Nabi Muhammad SAW. Umur dia di antara 60 hingga 70. Bukan nak takutkan, tapi beringat. Kalau masuk peringkat 60, beringat. 40 pun macam-macam dah sakit ni. Gaul pun dah kena, 40 pun ada kena 40. Penyakit sekarang 4 kilo usia. Kencing manis pun ada dah umur muda. Nak kata apa? Mati itu bukan syaratnya tu. Mati itu bukan syaratnya sakit. Bila-bila sama-sama boleh tu. Itu persiapan kita di akhir-akhir terakhir supaya kita tidak menyesal. Yang mana akhirat itu satu perjalanan yang cukup panjang. Umur kita akan dunia ni kita nak berapa tahun. Dan saya bukan apa. Sebab kadang-kadang kita tengok tuan-tuan, dalam bulan yang mulia ni Allah Ta'ala ambil berapa ramai orang. Kita tengok tahu-tahu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada orang tak sempat tuan-tuan untuk merasai bulan Ramadan pada tahun ni. Dah buat persiapan dah, buat program dah. Lepas tu Allah Ta'ala ambil awal kita ni masih lagi ada dalam bulan Ramadan. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan sia-siakan waktu yang ada ni. Kita buat sebaik mungkin kejutan akhir 10 hari bulan Ramadan insya-Allah. Setakat itu dulu saya kongsikan pada petang ni. Kalau tersalah penggunaan bahasa utamanya, kita tangguhkan kita dengan tasbih kafarah dan juga surah Al-Nasr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Al-Fadhil Ustaz Abdullah. Sebenarnya Ustaz ini bersama sampai 2 jam. Tapi biasalah Ramadan ni ya. Bukan kalau 2 jam, bukan apa, saya pun tak tahu nak dengar. Bersama kita untuk makluman hadiah Nabi ialah Datuk Seri Datuk Seri Abdullah Abdullah bersama Abid Ahmad sama kita. Dan sekali lagi saya ucapkan jazakallahu khairan Ustaz atas kehadiran. Mudah-mudahan kehadiran Ustaz dapat mengundang rahmat Allah SWT. Yang penting saya nak sampaikan ada 2-3 perkara lah yang untuk kita jadikan kita sematkan perjuangan kita sebagai seorang Muslim. Jadikan Al-Quran itu sebagai Tuhan hidup kita. Ada tiap hari mesti baca Al-Quran, mesti buka Al-Quran. Tak kira lah lepas maghrib ke, lepas isyak ke, lepas subuh atau tengah malam, mesti kita baca Al-Quran supaya hati kita hidup, hati kita bangun, ya? Hati kita tersedar akan kehidupan. Dan mudah-mudahan kita sentiasa dapat Allah SWT. Dan yang kedua tadi sarankan kepada kita dapat kita menghafal kalau boleh sehari 1 ayat. Contoh kita hafal surah Al-Waqiah. Tuan Haji Basyari hafal Bismillahirrahmanirrahim. Iza waqatil waqiah. Apabila berlakunya hari kiamat, laisa waqati al-kadzibah. Pasti hari kiamat itu akan berlaku, bukan suatu pembohongan. Tak boleh sehari 1 ayat atau 2 ayat. Kalau tak boleh 3 hari saya, tak boleh 5 hari sehari 1 ayat, tak boleh seminggu 1 ayat, insyaAllah. Untuk supaya sekurang-kurangnya jihad kita menghafal Quran untuk ilmu dan mati kita adalah mati syahid, insyaAllah. Apatah lagi kepada umur-umur apabila dari Mesiri ini, maka ialah disebutkan tadi untuk kita bersaksi mengalami kehadiran Raja Yusuf Said ada pakai emas tak nampak. Alhamdulillah. Jadi saya ingat setakat itu yang
dapat saya sampaikan tadi dah hampir ada dan sidang ada penyampaian ni kan? Ada ke? Bila nak sampai sekarang? Sebaik ni. Jadi kita bagi pada pengungsi lain untuk jangan sumbang untuk sampai pengungsi ya. Jadi jemput kepada Al-Fatihah yang berusaha Suri untuk menerima sumbangan daripada PKM 1 daripada Datuk Seri Abdul Rahim ya. Terus silakan. Nanti difarahin lalu insyaAllah. Okey. Terima kasih kepada Datuk Seri. InsyaAllah dijemput untuk menikmati jamuan berbuka puasa di bawah Durin Sal. Di bawah dijemput semua insyaAllah Ustaz. Al-Fadhil. Lelaki bawah. Di sini dua hidangan. Jangan dijemput untuk menikmati jamuan berbuka puasa di bawah. Jadi silakan. Jom, sampai. Ada kain lap tak?
Halo. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat. Hayya 'alas salat. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Dan kita cukup cukup 0-2 lagi.
Ay, habis. Dah habis. Dah habis ai. Habis? Ha? Dah habis dah. Habis. Tak juga. Tengok.
Jangan balik